Salam saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. 弟兄姐妹，大家平安， Senang sekali kita bisa beribadah bersama malam ini. 开心可以一起来敬拜上。 Ada yang bisa hadir langsung, ada juga yang ikut dari rumah lewat online. 在现场的或是可以参加我们线上敬拜的， Dimanapun kita berada, Tuhan pasti hadir menyertai kita. 无论我们在哪里，上帝与我们同在。 Malam ini kita akan merenungkan satu tema, doa yang didengar Tuhan. 今天我们要默想一个题目，就是上帝所垂听的祷告。 Sebelum kita mulai, mari kita menyatukan hati di dalam 我 doa. 们还没开始之前，我们一同来祷告。 我们在天上的阿爸父神主，我们满心感谢赞美主。当我们一起同心合意献上诗歌的时候，实在主啊，你在聆听，你在享受我们的敬拜，你也是正在垂听我们的祷告。圣者圣灵，谢谢你，你也是在我们两位仆人，让我们就是有同心一灵的来传扬上帝你美好的信息。也是圣灵，谢谢你在我们每一个人的心灵里面帮助我们，让我们就是有一颗谦卑的心来聆听上帝你的话。感谢主，我们祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。Saudara-saudari, masih ingatkah kita peristiwa yang mengguncang dunia pada bulan Juni di tahun 2018? 弟兄姐妹，我们是不是还记得有一个很震撼的新闻，在2001年8月的时候所发生的事情？ Ada sebanyak 12 anak tim sepak bola dari Thailand bersama pelatihnya terjebak di dalam gua yang bernama Gua Tham Luang. 在泰国有一队的儿童足球队跟他的教练，他们困在一个山洞里面。 Mereka terperangkap di gua tersebut 17 hari lamanya. 他们困在这个山洞里面，大概有17天的时间。 Karena hujan turun dengan sangat deras, 因为这个下大雨 maka gua itu banjir dan air terus naik. 这个山洞就是被挤满了水，这个水就上升。 Kondisi gua sangat gelap 这个山洞里面很黑暗， dan panjangnya berkilo-kilometer, 它的这个长度、深度有好几十公 serta 里， banyaknya kelokan tajam yang terjal dan sangat sempit. 里面有很多的弯道，有陡峭的这个悬崖。 Oksigen semakin menipis 在里面的这个空气、这个氧气开始淡薄， dan tidak ada persediaan makanan. 然后在里面没有食物。 Banyak orang berkata mustahil mereka bisa selamat. 有很多人说他们不可能可以救出来的， Namun dunia bergerak dengan cepat. 但是世界上有很多的运动， Lebih dari 1000 orang dari 10 negara turun tangan dalam operasi penyelamatan. 有超过10个国家1000多个人，他们正在帮助这个的救济。 Dan di tengah kepanikan semua orang berdoa. 在很急忙的、很饥荒的情况，有很多人都祷告。 Mereka berseru untuk keselamatan 13 orang yang terjebak di dalam gua. 他们为这个13个人被困在山洞里面的祷告。 Akhirnya satu persatu anak itu berhasil diselamatkan. 然后到最后，一一的这个小孩，全部的人被救出来了。 Media internasional termasuk CNN menuliskan it's miracle. 国际的新闻，包括 CNN， 他们就报道说，这个就是上帝的奇迹。 Ini adalah mujizat kalau mereka bisa diselamatkan hidup-hidup. 如果他们可以活活的救出来，这就是一个神迹。 Ya banyak orang mengakui itu adalah jawaban doa dari Tuhan. 这个就是很多人都认为这个就是上帝的应允。 Tapi saudara-saudara, 但是，亲爱的弟兄姐 ada 妹， juga kisah yang berbeda. 还有其他另外一个事情。 Sekitar 30 tahun yang lalu, 大概有30年前， mama saya divonis menderita kanker stadium akhir. 我的妈妈被判得了这个癌症的末期。 Saat itu saya berdoa siang dan malam, bahkan saya berpuasa. 那个时候我日日夜夜的祷告，甚至我做了禁食祷告。 Saya menangis di hadapan Tuhan. 我在上帝面前哭泣， Dan saya mengharapkan mujizat kesembuhan dari Tuhan. 我就是很盼望上帝有奇迹出现。 Bahkan saya berjanji, 甚至我做了应许，做了许愿。 Tuhan, kalau Engkau sembuhkan mama saya,
saya akan melayani engkau seumur hidupku. 我对上帝做了许愿，如果上帝你医治好我的妈妈，我就会为你一生一世的服侍。 Namun apa yang terjadi? 但是发生了什么事？ Penyakit kanker itu justru menyebar 这个癌症越来越扩大， dan akhirnya mama saya meninggal. 然后我的妈妈，我的母亲就过世了。 Di hari kematiannya, 在她的过世的日子， hati saya hancur. 我的心很破碎， Dengan penuh kemarahan, 我很充满愤怒， saya berteriak kepada Tuhan. 我就向上帝呼喊： Tuhan, mengapa engkau tidak mendengar seruan doaku? 上帝，你为什么没有垂听我的祷告？ Mengapa engkau tidak peduli? 为什么你不管？ Sejak itu, 然后从那个时候开始， saya kecewa. 我就很绝望， Saya berhenti berdoa. 我就停止祷告。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， dua kisah ini menimbulkan pertanyaan di hati kita. 这两个事件就在我们的心里有了一个疑问： Mengapa ada doa yang didengar Tuhan? 为什么有的祷告上帝垂听 Dan mengapa ada doa yang seolah tidak didengar Tuhan? 啊？然后为什么还有祷告好像上帝没有垂听？ Bagaimana kita bisa tetap percaya sekalipun kita tidak mendapatkan jawaban doa? 我们要如何仍然的相信，即使我们祷告没有得到应允？ Saudara, Alkitab tidak menutup-nutupi hal itu. 弟兄姐妹，圣经没有字眼的这样的事情。 Yohanes, murid yang paling dekat dengan Yesus, 约翰是很亲近耶稣的门徒， menulis dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. 他在约翰一书第5章14节写着。 Bagi yang masih bisa lihat ke depan, mari kita membacanya dalam bahasa Indonesia. 如果还可以看见前面的，可以一起用印尼文来读。 1, 2, 3 ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mendengarkan kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. 我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无忌的心。 Hari ini kita akan belajar 3 kebenaran tentang doa yang didengar Tuhan. 今天我们要学习3个真理，上帝垂听的祷告。 Poin yang pertama, 第一点， doa didengar karena sesuai kehendak Tuhan. 被聆听的祷告是因为按照上帝的旨意。 Firman Tuhan mengatakan, 圣经告诉我们， jikalau kita meminta sesuatu menurut kehendaknya, ia mendengarkan kita. 若照他的旨意求什么，他就听我们。 Saudara, ini berarti doa bukanlah cara untuk memaksa Tuhan mengikuti keinginan kita. 这表示祷告不是我们要强迫上帝来跟随我们的意思。 Doa sejati adalah saat hati kita rela menyelaraskan diri dengan kehendaknya. 真正虔诚的祷告，就是让我们的心与他的旨意平行。 Mari kita lihat ketika Yesus di Taman Getsemani, 我们看，当主耶稣在客西马尼园的时候， malam sebelum penyalipan, 就是耶稣还没有上十字架的前一个晚上， Yesus berdoa dengan begitu berat 耶稣很沉重的心来祷告， sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. 沉重的就好像他的这个汗珠如大血一样。 Yesus berkata, 耶稣说 Bapa, 父啊， kalau boleh biar cawan ini lalu daripadaku. 你若愿意，就把这杯撤去。 Tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. 然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。 Apa jawaban Allah Bapa? 上帝天父的应允是什么？ Allah Bapa tidak mengambil cawan penderitaan dan salib yang seharusnya ditanggung oleh Yesus. 天父没有把这个杯还有十字架从耶稣那里挪去。 Meskipun Yesus sudah bersungguh-sungguh berseru dan memohon dalam doanya, 即使耶稣已经很虔诚的在他的祷告里面恳求， jawaban Allah atas doa Yesus adalah menjalankan kehendak Allah Bapa. 天父上帝的应允就是要实行天父上帝的旨意， Untuk menyelamatkan umat manusia melalui pengorbanan Yesus di kayu 就 salib. 是借着耶稣基督在十字架的牺牲来拯救我们人。 Allah memberi kekuatan yang luar biasa sehingga Yesus sanggup menanggung penderitaan salib sampai selesai. 天父上帝给了耶稣一个极大的力量，让耶稣有能力来拯救我们人，直到完成。 John Wesley pernah mengatakan, 约翰卫斯理曾经说， Tuhan tidak menjawab doa yang bertentangan dengan kehendaknya
doa sejati lahir dari hati yang tunduk kepadanya. 上帝没有因因违反他旨意的祷告，真正虔诚的祷告是出于顺从上帝 Apa aplikasi untuk kita? 啊。这样的应用是在哪里？ Seringkali kita datang kepada Tuhan dengan daftar permintaan. 我们常常来到上帝面前，是用有一系列的这个请求。 Tuhan sembuhkan aku dari penyakit kanker, dari diabetes, stroke, syaraf kejepit dan lain-lain. 啊，求主来医治我，从我的这个糖尿病，我的等等的疾病来医治我。 Tuhan bukakan pintu pekerjaanku, bukakan usaha supaya saya bisa membuka usaha baru dan lain-lain. 啊，求主来打开我们工作的，打开我的这个生意的道路，让我可以做生意。 Tuhan, saya doakan orang ini supaya dia bisa menjadi pasangan hidupku. 啊，主啊，我为这个人祷告，让他可以成为我的配偶。 Nah, tidak ada yang salah dengan semua permintaan 啊， itu. 这一系列的请求是没有错的， Tapi mari kita jujur. 但是我们要坦诚， Berapa sering kita lupa menambahkan kalimat sederhana ini? 我们有多少人没有忘记把这一简单的词句再加上去？ Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-ku. 主啊，就是照你的意思，不是照我的意思。 Doa seperti itu menandakan hati yang sudah belajar percaya bahwa kehendak Tuhan selalu lebih baik daripada kehendak kita. 这样的祷告，我们已经学习了，我们同认上帝的旨意比我们的旨意还要更好。 Saudara, coba kita renungkan. 啊，亲爱的弟兄姐妹，我们来默想一下， Apakah doa-doa kita lahir dari hati yang tunduk kepada kehendak 我 Tuhan? 们的祷告是不是来自于我们顺从上帝的心呢？ Atau doa kita berpusat seperti ini? 或是我们的祷告是把重心专在这个地方？ Tuhan, aku mau Engkau lakukan ini untukku menurut kehendak-Ku dan bukan kehendak-Mu. 啊，主啊，我要做这样的事，就是按照我的意思，不是按照你的意思。 Saudaraku, 亲爱的弟兄姐妹， doa selain harus selaras dengan kehendak hati Tuhan, di poin yang kedua kita belajar doa didengar karena disertai iman dan ketekunan. 除了我们的心要合乎上帝的旨意，第二点我们要学习的就是被聆听的祷告，是因为有信心恒切。 Firman Tuhan berkata, inilah keberanian percaya kita kepadanya. 啊，圣经告诉我们，坦然无惧的心，就是我们要相信他。 Saudara, doa bukan sekedar mengucapkan kata-kata. 我们知道，祷告不只是在言语上而已。 Doa yang didengar Tuhan harus lahir dari iman, 上帝所垂听的祷告是来自于发出于信心， yaitu iman yang percaya bahwa Allah sanggup. 我们要相信上帝是有能力。 Dan iman yang tidak menyerah meski jawabannya tertunda. 虽然这个阴影、这个答案是延迟了，我们没有放弃。 Kita mengenal kisah Hana. 我们知道汉娜的故事， Dia adalah istri Elkanah. 她就是以迦拿的妻子， Dia begitu merindukan seorang anak. 她很渴望有孩子， Dia dihina, dia diejek dan dipandang rendah karena mandul. 她被小看，她被取笑，是因为她不义。 Tetapi Hana tidak membiarkan luka hatinya membuat ia berhenti berdoa. 但是这些伤心不使汉娜没有停止祷告， Tahun demi tahun ia datang ke rumah Tuhan mencurahkan isi hatinya. 年复一年，她来到上帝的家，上帝正殿，然后把她的心告诉上帝。 Alkitab berkata ia berdoa dengan pedih hati sampai Iman Eli mengira ia sedang mabuk. 圣经告诉我们，她祷告的痛痛哭泣，直到以利祭司以为她喝醉了。 Namun Hana tetap bertahan, ia tidak berhenti berharap. 然后汉娜不断的祷告，她没有停止过，从来没有停止过盼望。 Dan pada waktunya 然后时候到了， Tuhan mengabulkan doa Hana. 上帝应允了汉娜的祷告， Lahirlah Samuel 撒母耳就出生， yang kemudian menjadi nabi besar di Israel. 就是成为以色列的大先知。 Apa pelajaran bagi kita? 我们可以学习到什么？ Doa yang didengar Tuhan bukanlah doa yang sekali ucap langsung terkabul. 上帝所垂听祷告，不是我们做一次祷告直接上帝所应允， Melainkan doa yang lahir dari iman dan dipersembahkan dengan ketekunan. 也就是我们来出
出于信心，然后用虔诚的心来献上。 Kadang Tuhan menunda untuk menguji iman kita. 上帝有时候延迟我们的祷告，是因为要试炼我们的信心。 Kadang Tuhan tidak segera menjawab karena Ia sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. 有时候上帝没有直接回应我们的祷告，是因为他正在准备更大的旨意。 John Wesley mengatakan seperti ini, 约翰卫斯理说， doa adalah nafas iman. 他说祷告就是我们信心的气息， Tanpa iman, doa hanyalah kata-kata kosong. 没有信心，祷告只是一堆的谎话。 Saudaraku, seringkali kita mudah menyerah. 弟兄姐妹，我们常常会放弃。 Kita berdoa seminggu, 我们祷告了1个礼拜， sebulan, 祷告了1个月， setahun, 祷告了1年， dan ketika tidak ada jawaban, 然后我们没有得到应允， kita berkata, 我们就会说 Tuhan tidak dengar. 上帝没有垂听。 Padahal justru dalam proses menunggu itu, iman kita sedang ditempa. 反而我们正在这个等待的时期，我们的信心被试炼出来， Kadang jawaban doa bukan perubahan keadaan di luar kita, 是因为祷告不是因为要改变在我们的情况外面， tetapi perubahan di dalam hati kita. 而是要改变我们的内心。 Tuhan mungkin belum mengubah situasi, 可能上帝还没有改变我们外面的情况， tetapi Ia mengubah kita, 但是他改变了我们， memberi kita kekuatan, 给了我们力量， kesabaran dan pengharapan yang baru. 给了我们耐心，给了我们盼望。 Saudaraku, 亲爱的弟兄姐妹， coba kita refleksi hati kita. 如果我们反省我们的心， Kalau doa kita belum dijawab, 如果我们祷告还没有被应允， apakah iman kita berhenti? 我们的信心会停止吗？ Atau justru semakin bertumbuh? 或是反而我们的信心更成长？ Apakah kita mau seperti Hana, 我们是不是要像哈拿一样， berdoa dengan tekun 我们虔诚的 dari 祷告， tahun ke tahun, 1年复1年？ walaupun jawaban Tuhan belum kelihatan? 虽然上帝的应允还没有看见， Saudaraku, 亲爱的弟兄姐妹， doa yang disertai iman 以信心的祷告， dan ketekunan 还有虔诚的心， itu seperti seorang petani yang menabur benih. 就好像一个农夫正在撒种。 Ketika benih itu ditanam, 当这个种子被撒下去的时候， ia tidak langsung melihat buah yang siap dipanen. 他就没有看见可以直接收割的果子。 Hari-hari pertama, 从第一天 bahkan yang kelihatan hanyalah tanah kosong. 看见的只是一个荒地， Tetapi apakah petani itu berhenti berharap? 但是这个农夫是不是会停止盼望吗？ Tidak. 没有的。 Ia tetap percaya 这位农夫他依然相信， bahwa benih itu hidup, maka ia sirami, ia rawat, dan ia sabar menunggu hujan turun pada waktunya. 然后他就会有忍耐的去保护、去浇灌，然后按时下雨，然后去保护它。 Demikian juga dengan doa. 祷告也是一样， Kadang kita sudah menabur doa, 当我们已经把祷告撒下去， tapi yang kita lihat seolah-olah tanah kosong. 但是我们看见的好像是一个荒地， Tidak ada perubahan. 是没有改变。 Namun bila kita percaya dan tekun, 但是如果我们相信，我们有虔诚的心， pada waktunya 按照他的时候， kita akan melihat benih doa itu bertumbuh dan menghasilkan panen sesuai kehendak Tuhan. 我们会看见呢，这个种子会按照上帝的旨意成长结果子。 Saudaraku, 亲爱的弟兄姐妹 mungkin， hari ini ada doa-doa yang terasa belum dijawab. 可能你今天还没有上帝应允的祷告， Doa untuk kesembuhan, 是为了健康祷告， untuk keluarga, 为了家庭祷告， untuk suami atau istri atau untuk anak-anak kita, 为了丈夫、为了妻子，或是为了孩子的祷告， untuk usaha kita, 为了我们的生意， untuk keuangan 或 kita, 是为了我们的经济， untuk pasangan hidup kita, 为了我们的配偶， dan untuk permohonan doa lainnya. 还有其他的等等祷告的成就。 Jangan berhenti berdoa, 我们不要停止祷告， jangan menyerah. 我们不要放弃， Karena doa yang lahir dari iman dan ketekunan pasti didengar Tuhan. 是 Amin. 因为来自于上帝、来自于虔诚的心的祷告，上帝必垂听。 Saat ini kita sudah mendapat kunci jawaban doa yang didengar Tuhan, 现在我们已经得到了上帝所垂听祷告的一个秘诀， yaitu doa yang sesuai kehendak Tuhan dan doa dengan iman dan ketekunan. Sekarang kita akan masuk ke poin yang ketiga. 也就是上帝所垂听祷告，就是用以信心、
按照上帝旨意的祷告。现在我们要进入的第3点， Poin yang ketiga, doa didengar untuk tujuan yang lebih besar. 被聆听、被垂听的祷告是为了更大的目的。 Saudara, doa sejati bukan hanya tentang aku, 真正的祷告不只是关乎于我自己 tentang kebutuhanku, 关乎我的需求， tentang sakitku, 关乎我的病， pekerjaanku, 关乎我的工作， rumah tanggaku. 关乎我的家庭。 Tetapi doa sejati adalah tentang rencana besar Tuhan yang melampaui hidup pribadi kita. 但是真正祷告就是关乎上帝最大的旨意，超越我们的生命。 Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 12, 如果我们看《使徒行传》第12章， kita melihat jemaat berdoa dengan sungguh-sungguh untuk Petrus yang sedang 我 dipenjarakan. 们看见会友们为彼得在监牢里面祷告， Tuhan menjawab doa itu dengan cara yang ajaib. 上帝用奇妙的方式应允了他们的祷告， Rantai yang mengikat Petrus terlepas, 捆绑的这个锁链得释放， pintu penjara terbuka, 这个监牢的门也是被打开， malaikat Tuhan membawanya keluar dengan selamat. 上帝的使者安安全全的把彼得带出来， Doa dijawab dengan mujizat. 上帝以这个神迹回应他们的祷告。 Tapi di ayat sebelumnya, 但是在这个经文的之前的章节， kita membaca bahwa Yakobus dibunuh dengan pedang oleh Herodes. 我们看见雅各被希律王用刀所谋害。 Apakah jemaat tidak berdoa untuk Yakobus? 是不是会友们没有为雅各祷告吗？ Tentu mereka berdoa. 他们肯定有为雅各祷告。 Lalu mengapa Yakobus mati martir sedangkan Petrus diselamatkan? 但是为什么雅各会殉道，而彼得会得救呢？ Apakah Allah tidak adil? 是不是上帝没有公义吗？ Di sini kita belajar 在这里我们能学习的， Tuhan punya tujuan yang lebih besar. 上帝有更大的计划。 Kematian Yakobus 雅各的殉道 bukan kegagalan doa, 不是一个祷告的失败， tetapi bagian dari rencana Allah. 而是上帝旨意的一部分。 Lewat darah para martir, Injil justru makin tersebar. 借着殉道人的血，福音更传得更广阔。 Dan lewat penyelamatan Petrus, 借着彼得的救赎， jemaat dikuatkan untuk terus bersaksi. 会友们得坚固，让他们可以做个见证。 Dua jawaban yang berbeda, 两种不一样的答案， tetapi keduanya dipakai untuk tujuan yang sama, 但是这两种是为了一个同样的目的， datangnya kerajaan Allah. 也就是为了上帝降临的国度。 John Wesley kembali berkata, 约翰卫斯理在说， kadang Tuhan tidak menjawab doa kecil kita, 有时候上帝没有应允我们小小的祷告， karena Ia sedang menjawab doa yang lebih besar, 因为他正在应允我们更大的祷告， datangnya kerajaan 也 Allah. 就是神国的降临。 Kadang kita kecewa karena doa kita tidak dijawab sesuai harapan. 有时候我们因为不是按照我们的盼望上帝应允我们的祷告， Kita merasa Tuhan tidak peduli, 我们觉得上帝不管我们， tapi bisa jadi 但是有可能 Tuhan sedang menjawab doa yang jauh lebih besar. 有可能上帝正在应允我们更大的计划、更大的旨意。 Doa yang tidak hanya menyentuh hidup kita, 这个不只是来触摸我们的生命的祷告， tapi menyentuh banyak orang, 而可以触摸习作的人 bahkan menyentuh secara keselamatan. 甚至可以触摸有关于救恩的历史。 Bisa saja Tuhan menjawab permohonan doa kita ketika kita meminta kesembuhan dan segera kita mendapat kesembuhan. 有时候有可能上帝也是可以直接应允我们要得医治的祷告， Tetapi bisa juga kita tetap dalam keadaan sakit, 但是也有可能我们还是仍然在生病， tetapi Tuhan memberikan kekuatan 但是上帝给我们力量， dan memakai kita untuk menyaksikan kesaksian iman di tengah sakit kita untuk menguatkan banyak orang. 也可能使用我们的病痛来兼顾别人，在我们病痛中来兼顾别人。 Saudaraku, 亲爱的弟兄姐妹， apakah doa-doa kita hanya sebatas Tuhan berkati aku? 我们的祷告是不是只是限于上帝祝福我，
atau sudah naik ke satu level yang lebih tinggi, 或是更高的一层楼。 Tuhan pakailah hidupku untuk rencanamu yang lebih besar. 主啊，求你使用我，为了你更大的旨意。 Saat ini saya akan kembali meneruskan kisah pergumulan yang telah saya ceritakan di awal khotbah. 现在我要接着刚刚我们在讲道中的开始所说的。 Ketika doa untuk kesembuhan mama saya yang sakit kanker tidak dijawab oleh Tuhan. 当我为我得癌症我的妈妈得癌症的祷告没有被应， Saudara, di tengah kekecewaan dan amarah saya kepada Tuhan, 在我愤怒、我的失望当中， suatu hari 有一天 saya diingatkan oleh sebuah nats firman. 我被一个经文所提醒， Di Yesaya pasal 55 ayat 8. 以赛亚书55章第8节。 Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. 耶和华说：“我的意念非同你们的意念，我的道路不是你们的道路。” Ayat itu terus mengusik di pikiran saya. 这个经文一直的在我的耳边响着， Setiap hari terus keluar di dalam hati pikiran saya. 这段经文每一天都出现在我的脑海， Dan akhirnya saya merenungkannya secara mendalam. 然后我就深深的默想， Akhirnya saya mendapatkan jawaban. 然后我就得到了答案。 Saya merasa Tuhan tidak menjawab doa saya. 我没有感觉到上帝没有应允我的祷告， Mama saya tidak sembuh, 我的母亲没有被医好， bahkan penyakitnya semakin parah, 她的病越来越严重， dan akhirnya beliau meninggal. 然后最后就过世了。 Tetapi kemudian saya melihat sesuatu yang jauh lebih indah. 但是我从这件事情看见一个更美好的事情。 Sebelum mama saya meninggal, 我的母亲还没有过世的时候， dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. 她接受了耶稣成为她的救主。 Dan mama mendapatkan keselamatan 我的妈妈得到了救恩， dan mendapatkan kehidupan. 也得到了永恒的生命， Dan tidak berhenti sampai di situ. 不只是停在那边。 Setelah mama saya berpulang, 当我的母亲过世之后， satu persatu saudara saya 我的兄弟姐妹一一的 mulai percaya dan menerima keselamatan di dalam Kristus. 在基督面前可以接受这个救恩。 Saudara, 亲爱的弟兄姐 pada 妹， awalnya saya hanya berdoa agar mama disembuhkan dari kanker. 刚刚开始的时候，我只是祷告要为我的妈妈可以医好， Tapi Tuhan ternyata memberikan jawaban yang lebih besar, lebih indah, dan lebih kekal. 但是上帝给我的答案是更美好、更永恒， Bukan hanya kesembuhan jasmani sementara, 不只是我们暂时肉体上的医治， tetapi keselamatan dan jiwa yang abadi. 而是心灵、属灵、永恒的救恩， Bukan hanya untuk mama, 不只是为我的妈妈， tetapi juga untuk seluruh anggota keluargaku. 也是为我所有的家人。 Hari itu saya belajar, 那个时候我就学习了， doa saya tidak diabaikan Tuhan. 上帝没有忽略了我的祷告， Tuhan mendengarnya. 上帝垂听我的祷告， Tuhan menjawab dengan cara yang jauh lebih tinggi dari apa yang saya minta. 上帝用一个更高层的答案来引领我能想象的祷告。 Saudaraku, 我的弟兄姐妹， saat ini saya bisa berkata dengan penuh syukur, 现在我可以以充满感恩的心说， kadang Tuhan tidak menjawab doa sesuai keinginan kita, 上帝没有按照我们所要的来应允我们的祷告， karena Tuhan sedang menjawab doa dengan rencananya yang jauh lebih indah. 是因为上帝用他更大的计划、更大的旨意来应允我们的祷告。 2 tahun setelah mama saya meninggal, 然后2年过后，我妈妈过世，2年过后呢， tahun 2000 saya menyerahkan diri kepada Tuhan dan masuk ke seminari 然后 teologi. 2000年的时候，我就献上自己进入了去深造，进入神学院。 Di dalam 25 tahun mengabdi kepada Tuhan, 在25年前，我服侍上帝， saya menyaksikan 我就是见证了 bahwa seluruh doa saya didengar oleh Tuhan 我所有的祷告是上帝所看见， dan dijawab menurut waktu dan kehendak Tuhan. 然后按照他的旨意，按照上帝的时间来应允我的祷告。 Renungan pada malam hari ini 今天晚上的默想， mengingatkan kita semua 我们提醒我们每一个人， bahwa sesungguhnya Tuhan mendengar setiap seruan doa kita. 其实 Amin.
其实上帝是听了我们所有的祷告， Dan Tuhan sedang menjawab setiap kita sesuai dengan waktu dan kehendak 然 Tuhan. 后上帝正在按照他的时间、他的时刻来应允我们的祷告。 Mari kita berdoa. 我们一同来祷告。我们在天上的阿爸父神主，我们满心感谢赞美主，实在你就是神，你垂听我们的祷告，按照你的时间，按照你的旨意，你就是应允我们。感谢父神，我们祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。